Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'd. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, muslimi, muslimat rahimakumullah. Hari ini 31 hari bulan Julai 2021 Masihi bersamaan dengan 21 hari bulan Zulhijjah 1442 Hijrah. Mudah-mudahan kita berada di dalam rahmat, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini saya ingin untuk berkongsi ilmu tentang ibrah di sebalik Idul Adha ataupun disebut sebagai hari raya Korban. Walaupun kita sudah maklum Idul Adha lebih kurang 10 hari telah meninggalkan kita, pun begitu hakikatnya memberi infak yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin pada tahun ini kita menyambut Idul Adha secara sederhana, pun begitu Duyufur Rahman, hamba-hamba Allah Ta'ala yang terpilih di Makkatul Mukarramah. Mereka adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengerjakan fardu haji, dan kita dapat laporan lebih kurang 60,000 pada tahun ini jemaah haji seluruh dunia, khususnya mereka yang sudah berada di Arab Saudi, dipilih oleh Allah Ta'ala mengerjakan fardu haji. Sebut tentang fardu haji merupakan rukun Islam yang kelima, bahkan menjadi satu kewajipan kepada kita khususnya umat Islam untuk datang ke Makkatul Mukarramah untuk menunaikan fardu haji. Bilakah disyariatkan fardu haji? Ulama menyatakan ianya lebih sahihnya ialah pada tahun yang kelima Hijrah. Jika orang tanya kita bilakah disyariatkan kefarduan haji, haji disyariatkan pada tahun yang kelima Hijrah. Semasa hayat Nabi SAW. Kalau kita buka sirah bagaimana pembinaan Kaabah itu sendiri, yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS dengan bantuan Nabi Allah Ismail AS. Allah Ta'ala perintah wahai Ibrahim, binalah Kaabah dengan pemerhatian daripada Allah Ta'ala, panduan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila mana Kaabah telah siap dibina, kita sudah maklum Allah Ta'ala bagi tahu, wahai Ibrahim, adalah kamu panggil, adalah kamu seru seluruh manusia datang ke Baitullahil Haram. Nabi Allah Ibrahim jawab, wahai Allah, bagaimana mungkin suaraku dapat didengari oleh seluruh pelosok dunia sedangkan aku seorang hamba kamu yang dhaif dan suaraku pun terhad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab, wahai Ibrahim, kamu hanya menyeru mereka, panggil mereka. Yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Hajj ayat 27, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wa azzim finnas, wahai Ibrahim, azzim finnas, serulah manusia, panggillah manusia. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala bawa datang kalimah azin. Baik itu mungkin kita tak perasan, bahkan mungkin tuan-tuan Bilal di luar sana tak perasan sebenarnya kalimah azan ini ada di dalam Al-Quran. Wa azzim finnas, hendaklah kamu Ibrahim azan, panggil. Wa azzim finnas, jadi para pemuazzin ni kalimah azan sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Wa azzim finnas, hendaklah Ibrahim kamu panggil, kamu seru manusia. Wa azzim finnasi bil haji, untuk kerjakan haji. Ya'tu karijalan, akan datang kepada kamu rijalan, laki-laki wanita yang berjalan kaki.
Mereka datang ya'tuna min kulli fajjin amik, mereka datang daripada seluruh pelosok rantau yang jauh, yang dalam, yang jauh seluruh dunia datang ke Makkatul Mukarramah untuk kerjakan haji. Dan bila mana Nabi Allah bina Kaabah dan dipanggil dan memanggil seluruh manusia datang ke rumah Allah Ta'ala untuk kerjakan haji, alhamdulillah sampailah kiamat. Dan di situlah bermulanya maknanya kefarduan haji hakikatnya. Tapi kepada Nabi SAW, kita sebagai umat baginda disyariatkan untuk kerjakan haji pada tahun yang kelima hijrah. Sebut tentang fardu haji juga merupakan rukun Islam yang 5, dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah menanam niat untuk kerjakan haji. Barang siapa yang diberi bekalan yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bekalan yang cukup, belanja yang lebih, rezeki yang mencukupi katakan, tapi minta maaf dia tidak ada keinginan pun, dia tidak ada keazaman pun untuk kerjakan haji. Di sana ada amaran daripada Nabi SAW. Bagaimana mungkin kamu ada segala-galanya rezeki yang lebih, tapi kenapa kamu gagal ataupun kamu ni tidak mahu untuk kerjakan haji? Kamu orang Islam, mengaku orang Islam, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kenapa kamu ni minta maaf masih lagi berdegil untuk kerjakan haji? Satu hadis daripada Imam Tirmizi rahimahullah, hadis sahih daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Saya baca matan dia. An Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah falam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan, wa dhalika anna Allah tabaraka ta'ala yaqul walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib katanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man malaka zadan, barang siapa yang malaka, yang memiliki, yang mempunyai zadan, bekalan dia tinggal kepada keluarga dia, anak isteri dia, dan bekalan yang dia bawa untuk kerjakan haji. Warahilatan, yang keduanya ialah rahilah, kenderaan. Biasanya kalau dulu naik kapal layar. Sekarang ni alhamdulillah kapal terbang fly, mudahkan, tidak ada maknanya huru-hara dalam perjalanan dan keselamatan segi perjalanan dia. Man malaka zadan wa rahilatan, ada bekalan yang cukup untuk dia bawa dan dia tinggal, wa rahilatan, dan kenderaan, tuballighu ila baitillah, yang boleh menyampaikannya ke Baitullahil Haram untuk kerjakan haji. Falam yahujja, tapi dia ni masih lagi berdegil tak mahu pergi haji pun. Tak nak pergi haji. Minta maaf tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Kita alhamdulillah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada kesedaran, tapi minta maaf di luar sana ada mungkinlah di kalangan hamba-hamba Allah yang dia ni masya-Allah subhanallah, ke Jepun pernah pergi, ke Switzerland pernah pergi, ke Dubai pernah pergi, ke Korea pernah pergi, ke Turki pernah pergi. Tapi bila mana dia tanya pernah pergi haji atau belum? Belum lagi. Pernah pergi Mekah? Belum. Pernah pergi Madinah? Belum. Kenapa tak sampai Mekah? Belum sampai seru katakan. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tempat-tempat lain sampai seru ke? Tapi untuk ke Makkatul Mukarramah, ziarah makam Nabi SAW di Madinatul Munawwarah, tak sampai seru, minta maaf. Jadi, jikalau ada orang yang ada bekalan yang cukup, kita pergi umrah, alhamdulillah ada rezeki, pergi umrah. Setiap tahun boleh pergi umrah. Sebelum ni alhamdulillah. Tapi sekarang ni agak di pandemik dan sebagainya, kita sudah maklum. Agak dia punya ketat kawalan dan sebagainya. Tapi saya nak sebut sebelum ni, haji merupakan pilihan Allah Ta'ala menjadi duyufur rahmat. Tapi mereka ni ada bekalan yang cukup, kenderaan yang sempurna, boleh mencapaikannya ke Baitullahil Haram. Falam yahujja, Nabi bersabda, sedangkan dia tidak mahu mengerjakan haji. Fala ali an yamuta, maka tidak ada bezanya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jikalah dia mati, an yamuta Yahudian, sebagai seorang Yahudi, atau Nasranian, ataupun sebagai seorang Nasrani. Wazalika anna Allah tabaraka ta'ala yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung hadis baginda, Allah Taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak terhadap Allah Subhanahu wa taala, 'alan nas, terhadap kita manusia hamba, hajjul baiti, mengerjakan fardu haji. Kepada siapa? Man istata'a ilaihi sabila, kepada mereka yang
mampu, berkemampuan untuk kerjakan haji. Mereka yang tak mampu tak jadi masalah. Sekali seumur hidup, alhamdulillah. Bahkan mereka yang ada kemampuan dah pergi haji setelah 5 tahun, 6 tahun, bolehlah keazaman untuk mengerjakan fardu haji, bahkan untuk kita kerjakan umrah. Muslimin rahimakumullah. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berkata, satu ancaman daripada Abdullah bin Umar, katanya barang siapa yang memiliki bekalan yang cukup, kenderaan yang baik, kesihatan tubuh badan yang sempurna untuk kerjakan haji. Duit ada, alhamdulillah, seorang yang kaya. Masa pun ada, alhamdulillah. Tapi dia tidak mahu untuk kerjakan haji. Tak mahu, tak nak. Bukan nak kata degil, tapi kalau degil jugalah, minta maaf. Tak nak pergi haji untuk menunaikan rukun Islam yang 5. Dan jikalah dia mati, maka di akhirat nanti pada mahsyar akan tertulis di atas dahinya perkataan kufur. Lalu Abdullah bin Umar telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di akhir ayat tersebut Allah Taala menyebut wa man kafara, maknanya siapa yang kufur, maknanya enggan di dalam menunaikan haji. Maknanya Allah Ta'ala amat kaya daripada seluruh makhluk-makhluk. Kamu pergi haji ke, Allah Ta'ala tidak untung pun. Kamu tak pergi haji, Allah Ta'ala tak rugi pun. Ketaatan hamba tidak menambahkan kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh hamba tidak menjatuhkan kedudukan Allah Ta'ala yang sempurna sejak azali lagi. Jadi justru maknanya untuk tunaikan haji memerlukan satu keazaman yang tinggi untuk kita simpan. Khususnya bagi mereka yang belum lagi cukup simpanan dan sebagainya, kita boleh simpan di tabung haji, dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipilih sebagai Duyufur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut tentang fardu haji juga, ada riwayat menyebut ketika mana Nabi Allah Ibrahim telah bina Kaabah dan diperintah oleh Allah Ta'ala untuk panggil seluruh manusia, wa azim fin nasi bil haji ya'tu karijalan. Maka disebut dalam satu riwayat, seluruh manusia, roh-roh yang ada ketika itu ataupun roh-roh di alam arwah sana mendengar akan panggilan Nabi Allah Ibrahim AS. Saya ulangi, ketika mana Allah Ta'ala perintah Nabi Allah Ibrahim bina Kaabah, dan Kaabah telah siap dibina, kepada Allah Ta'ala pada wahai Ibrahim adalah kamu panggil wa azim fin nasi bil haji, kamu panggillah seluruh manusia untuk kerjakan haji. Kemudian Nabi Allah tanya balik, wahai Allah, bagaimana mungkin suara aku boleh sampai sedangkan aku hamba kamu yang kerdil? Allah Ta'ala bagi wahai Ibrahim, kamu hanya panggil, kamu hanya seru, yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi Allah telah panggil seluruh hamba-hamba datang untuk mengerjakan haji. Maka disebut dalam riwayat, seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala, seluruh hamba-hamba, seluruh roh-roh yang berada di alam arwah turut mendengar akan panggilan Nabi Allah Ibrahim AS. Itu tak jadi masalah. Pada zahirnya mustahil bagi kita, tapi pada hakikatnya tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia sudah nampak dah, kita buka dalam surah An-Naml, bagaimana cerita semut yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bila mana Nabi Allah Sulaiman keluar dengan tentera rombongan dia, keluar untuk turun padang, katakan nak ziarahi ataupun melawat umat-umat baginda yang yang kekurangan, memerlukan bantuan dan sebagainya. Nabi Allah Sulaiman dengan tentera keluar daripada istana dia. Allah Ta'ala cerita bagaimana seekor semut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Berkatalah semut betina, seekor semut betina, wahai kawan-kawanku, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang-sarang kamu, la yahtimannakum Sulaimanu wa junudu, janganlah sampai Sulaiman, tentera akan pijak kamu, binasakan kamu. Semut kecil je saja. Bahkan disebut dalam tafsiran, jarak di antara istana Nabi Allah Sulaiman dengan tempat perkampungan semut itu lebih kurang 10 km. 10 km. Allah Ta'ala sambung lagi, fatabassama dhahikan min qawliha, tersenyum lebar Nabi Allah Sulaiman min qawliha, daripada kata-kata semut.
Tuan-tuan rahimakumullah. Di dalam ayat ini surah An-Naml Allah Taala menyebut bagaimana kata-kata semut boleh didengari oleh Nabi Allah Sulaiman. Jarak yang jauh 10 kilometer katakan. Bukan 10 kilometer. Kalau saya ingat kalau 1 meter kata-kata semut pun kita tak boleh nak dengar. Duduk depan kita pun kita kata-kata semut, zikir semut pun kita tak boleh nak faham, tak boleh nak dengar, katakan bukan saja nak faham, dengar pun tidak. Tapi jarak jauh 10 kilometer boleh didengari oleh Nabi Allah Sulaiman AS. Mustahil bagi kita, tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata ulama dalam kiasan ini juga menyatakan bila mana Nabi Allah Ibrahim seluruh manusia datang ke rumah Allah Taala kerjakan haji, maka seruan Nabi Allah Ibrahim, panggilan Nabi Allah Ibrahim didengari seluruh roh-roh sehingga di dalam alam arwah turut mendengari tentang panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan bila mana roh itu menjawab labbaik satu kali, maka satu kalilah dia akan pergi haji. Ada roh yang menjawab 5 kali labbaik 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 labbaik, maka kata ulama seluruh hidup dia 5 kali dia akan datang untuk kerjakan haji. Sebanyak mana jawapan daripada roh tersebut, maka sebanyak itulah dia akan datang ke Baitullah untuk kerjakan haji. Wallahu ta'ala alam. Ini merupakan satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kepada hamba-hamba yang terpilih menjadi duyufur rahmat. Ya, suruh sama-sama kita usaha, maknanya untuk mereka yang minta maaf yang belum pergi haji, tanam azam yang tinggi, banyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi duyufur rahman. Pergi umrah, alhamdulillah kita ada duit setiap tahun 6-7 ribu, insya-Allah kita mana lepaslah. Tapi minta maaf sebut tentang umrah juga, kalau dululah saya pernah bagi umrah 2-3 kali, dah pastikan yang ejen-ejen yang menguruskannya adalah ejen yang betul, yang diiktiraf oleh kerajaan kita Malaysia ataupun Arab Saudi. Pada perempuan, jikalah kadang-kadang kita nak pergi umrah ni ialah keadaan duit orang kampung, katakan duit belanja pun kurang, maka dipilih maknanya dia punya ejen ataupun dia punya package yang agak murah, 2,000, 3,000. InsyaAllah jika 2,000, 3,000 saya khawatir insyaAllah akan sampai. Tuan dan perempuan, jikalah kita gunakan dia punya package umrah 2,000 lebih nak sampai Mekah, nak sampai Madinah, pergi balik perjalanan, makan minum di sana dalam tempoh lebih kurang 10-12 hari, 2 minggu lah katakan. 2,000, 3,000 saja. Tak nak keluarkan duit yang lebih, nak ambil package yang murah. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan akan sampai. Tapi di KLA saja, di airport saja. Sampai di airport, tengok dia punya ejen pun entah ke mana. Bagaimana mungkin nak sampai dengan belanjanya, makannya, minumnya, perjalanannya, dengan flightnya dalam apa dah, dengan belanjanya 2,000 dan 3,000. Jadi kita gunalah package yang agak mahal sedikit, 4,000 dan ke atas, insya-Allah kita sampai di Makkahul Mukarramah. Jikalah 3,000 ke bawah, insya-Allah akan sampai hanya di airport saja, KLA saja. Wallahu taala alam. Jadi kita belajar lebih sikit tak apa, untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalah kita boleh berbelanja untuk keluarga kita, untuk kerja kita dan sebagainya, lebih-lebih lagi kita belanja untuk mendapat redha Allah Taala. Biar rahim maqam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama saya nak sebut tentang amaran ataupun ancaman daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bagi kita umat Islam yang minta maaf di luar sana, yang agak berdegil, yang tidak mahu untuk menunaikan fardu haji, sedangkan dia dah ada kesihatan Allah Taala bagi pada diri dia, bekalan yang cukup dah ada, maknanya kesihatan tubuh badannya, dia ada segala, tapi dia tidak mahu. Kedegilan dia itu boleh menjatuhkan ianya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man kafara. Satu hadis daripada Abu Amamah, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yamna'hu minal haji hajatan, maknanya orang yang mana tidak menghalangnya untuk kerjakan haji, maknanya barang siapa yang tidak ada keuzuran untuk kerjakan haji, au sultanun jairun, ataupun sultan yang zalim untuk larang dia, tegah dia. Contohlah dia duduk di Thailand, kerjaan yang zalim, kerjaan siam, dia larang dia. Jikalah dia larang, tak boleh nak gimana. Tapi jikalah tidak ada larangan ataupun bantah daripada atasan, au maradun habisun, ataupun sakit yang teruk yang menghalangnya untuk kerjakan haji. Jikalah semuanya ada,
Tidak ada halangan segi rajanya, segi pemerintahnya dan sakitnya semua maknanya bukan sakit sebagaimana yang keuzuran yang tenak dan sebagainya. Famata, maka dia mati. Dia mati. Falam yahujja, dah baginda bersabda, dan dia tidak kerjakan haji. Tidak ada satu yang menahan dia, yang menghalang dia. Falyamut, maka dia mati. Insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan. Dia boleh pilih sama ada matinya sebagai seorang Yahudi ataupun matinya sebagai seorang Nasrani. Waliyazbillah. Kita hidup atas muka bumi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan rahman Allah, memerlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata ulama beriman pada Allah Taala, dia cukup cakna terhadap diri dia. Cukup cakna terhadap diri dia. Tuan dan perempuan, kita sudah maklum bagaimana kisah-kisah salafus salih, sahabat-sahabat Nabi SAW. Walaupun benda tu sunat katakan. Sembahyang tahajud lah contoh. Sembahyang tahajud. Kita kongsi sama-sama. Sembahyang tahajud. Contohlah malam tadi. Kita tak kesempatan lah. Kita sedar-sedar bangun-bangun subuh. Kita sedar-sedar azan subuh. Alhamdulillah. Kita sempatlah sembahyang berjemaah di masjid, di surau dan sebagainya. Tapi kita tak sempat untuk buat tahajud. Apa perasaan kita? Disebut bagaimana salafus salih yang beriman pada Allah Ta'ala bila mana dia ni sedar-sedar subuh tak sempat buat tahajud. Allahu Akbar. Apa kata dia? Apakah kesalahan, apakah dosa aku yang menyebabkan aku terhalang daripada bangun tahajud? Allahu Akbar. Jadi dia salahkan diri dia. Contohlah semalam hari Jumaat. 30 hari bulan Julai. Hari Jumaat. Sepatutnya dalam kataan kita disarankan untuk membaca suratul kahfi. Selama ada malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat. Hadis menyebut Allah Ta'ala akan cahaya kehidupan kita daripada Jumaat sehinggalah Jumaat yang akan datang. Ganjaran yang besar. Hari Jumaat suratul kahfi. Dalam tempoh maknanya 24 jam. Malamnya, siangnya. Kenapakah kita tidak boleh lapangkan masa hanya untuk 15-20 minit katakan untuk membaca suratul kahfi. Jadi jikalah minta maaf kita tidak kesempatan untuk baca, maka sepatutnya kita salahkan diri kita, kita kena kata apakah dosa saya, apakah kesalahan saya yang menyebabkan saya terhalang untuk membaca suratul kahfi. Kenapa? Untuk buat satu-satu amalan yang soleh, baca suratul kahfi, untuk bangun tahajud, kita berbisik-bisik katakan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita solat malamnya, memerlukan inayah daripada Allah. Siapa bangkitkan hamba untuk sembahyang tahajud? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kau bagi kekuatan, taufik hidayah untuk kita membaca Al-Quran, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekurangan pada amalan kita walaupun amalan yang sunat, kita kena salahkan diri kita. Banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah Allah Taala dengan limpah kurnia bagi taufik hidayah pada diri kita. Kita perlukan hidayah daripada Allah, kita perlukan inayah daripada Allah, kita perlukan taufik daripada Allah Taala. Walaupun untuk menyebut satu subhanallah, walaupun untuk membaca satu ayat daripada Al-Quranul Karim, memerlukan taufik hidayah daripada Allah. Tanpa taufik, tanpa hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin untuk kita sebut walaupun satu subhanallah. Kadang-kadang ada, bukan nak kata tidak, kita kongsi sama-sama, ada orang yang jual Al-Quran, Masya Allah, pustaka-pustaka di luar sana. Saya tak sebut nama lah, umum. Sebenarnya ada kedai jual Al-Quran, jual kitab contoh. Bahkan ada juga dia punya jual tasbih, buah tasbih tu. Alhamdulillah. Tapi tanpa taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia ni jual tasbih, maknanya bijian tasbih tu, tanpa taufik dia pun tidak boleh bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia menjual Al-Quran sekalipun, alhamdulillah bagus. Amalan yang baik seorang peniaga jual Al-Quran dan sebagainya. Alhamdulillah untuk kita baca, jual beli, alhamdulillah tidak. Tapi saya nak sebut tentang taufik. Tanpa taufik dia pun tidak boleh membaca Al-Quran pun. Ada orang jual tudung di Jalan Tengku Abdul Rahman di sana. Dan saya pernah pergi dengan anak, bawa isteri dulunya sebelum PKP. Hari raya nak beli tudung, hari raya ialah untuk beli jubah dan sebagainya untuk anak isteri.
Masuk satu kedai yang lain, Masya Allah, dalam tu ada puluh ratus tudung. Macam-macam tudung, bawalnya dan sebagainya lah. Tapi keluar-keluar minta maaf seorang perempuan yang tidak pakai tudung. Dia jual tudung, tapi dia pun tak pakai tudung. Allahu Akbar. Sedangkan kedai itu milik dia. Pakailah makna tudung, tutuplah aurat. Tidakkah itu merupakan satu kefarduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba? Kenapa? Nak bagi tahu bahasanya walaupun dia jual tudung tapi dia tidak taufik untuk pakai tudung pun. Kenapa? Untuk kita amal satu perintah Allah. Benda yang sunat lebih benda yang wajib memerlukan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita tunaikan haji tuan rahimakumullah memerlukan maknanya inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sambut hari raya haji dan untuk makluman kita para haji yang mengerjakan haji pada tahun ini 60,000 orang. Bahkan sebenarnya alhamdulillah tuan-tuan puan saya yakin dan percaya kita tunaikan haji di sana kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Daripada Mina kita duduk bukan 2-3 malam, bahkan sebelum tu pun kita dah sampai di Mina daripada Arafah. Pada Arafah, al-hajju Arafah. Hadis Nabi SAW menyebut bahawasanya haji bermulanya haji pada hari Arafah. Bermula daripada gelincirnya matahari pada hari 9 Zulhijjah sampailah terbenamnya matahari. Seluruh umat Islam yang nak kerjakan haji wajib berada di padang Arafah. Mereka yang mana tidak berada di padang Arafah, maka tidak ada haji bagi dia. Sebab itulah kita tengok, dan saya alhamdulillah diberi kesempatan dari Allah Ta'ala untuk kerjakan haji. Kita tengok, Masya Allah, saya tengok dengan mata kepala bagaimana ambulan daripada Madinah, daripada Mekah sendiri, dia datang bawa pesakit. Datang duduk masuk di kawasan Arafah. Pada Arafah tu maknanya dah ada dah, walaupun dia ni uzur, dia alhamdulillah mana dia tidak bermaya uzur sakit. Jadi ambil dia tu datang pesakit di padang Arafah. Nak bagi tahu ialah al-hajju Arafah. Siapa yang nak kerja haji kena berada di padang Arafah, wukuf di padang Arafah. Jikalau mereka tidak ada di padang Arafah, tidak ada haji bagi dia. Saya datang pada hari raya, itu hari raya. Sebab itulah bagi kita umat Islam, takbir Idul Adha bermula ialah pada hari Arafah. Mana pada subuh Arafah tu kita dah boleh mula takbir dah. 9 Zulhijjah. Di kampung-kampung kadang-kadang mereka ni lebih pada malam hari raya. Jadi malam hari raya ni sebenarnya ialah Idul Fitri. Idul Fitri, bahkan takbir Idul Fitri adalah terhad. Maksud saya ialah esok diisyakan hari raya, maka malamnya lepas maghrib kita boleh mula takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bila Idul Fitri bermulanya lepas maghrib sampailah bila naik mimbar. Saya ulangi, bermulanya takbir Idul Fitri, hari raya puasa, malam hari raya lepas maghrib, sampailah imam naik mimbar untuk khutbah hari raya. Turunnya imam daripada khutbah, tidak ada takbir lagi. Ustaz sebulan, ustaz kita puasa, ustaz kita hari raya sebulan. Itu kamu nak buat open house kau sebelum ni lah, maksud saya. Tak jadi masalah nak raya sebulan, puasa sebulan, nak raya sebulan, bahkan 2 bulan pun tak jadi masalah. Mana kita gembira, alhamdulillah. Itu tak jadi masalah. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jadi masalah. Tapi nak sebut tentang takbir ni, maknanya takbir bermulanya lepas maghrib malam hari raya Idul Fitri sampailah bila imam naik mimbar untuk khutbah. Turunnya imam tidak ada takbir. Adapun Idul Adha sebanyak 5 hari. Idul Adha sebanyak 5 hari. Maknanya bermulanya pada subuh hari Arafah. Kita raya itu hari Selasa kan. Hari Selasa maknanya hari Isnin tu
hari Arafah. Alhamdulillah saya ramai di kalangan kita yang puasa hari Arafah, pengampunan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun akan datang. Alhamdulillah hari Isnin lagi, hari yang sunat kita puasa dan 9 Zulhijjah lagi. Alhamdulillah kita dapat 2 pahala di sana. Jadi bermulanya subuh hari Arafah dah bermula je kita takbir. Kemudian hari raya 10 Zulhijjah, kemudian 3 kita syariat 11, 12 dan 13. Maknanya 5 hari untuk kita bertakbir. Adapun dilakukan ibadat kurban pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Dan 3 hari tasyrik merupakan hari untuk kita makan dan minum. Ada orang tanya, Ustaz, saya nak puasa Ustaz. Saya nak puasa hari Khamis. Nak puasa hari Khamis. Tak boleh. Kita raya hari Selasa. Kita 9 Zulhijjah hari Isnin. Kemudian hari Selasa, Rabu, Khamis. Saya nak puasa hari Khamis Ustaz. Saya nak puasa hari raya yang ketiga Ustaz. Nak puasa hari raya yang ketiga. Selasa, Rabu, Khamis. Nak puasa hari raya ketiga. Hari Khamis Ustaz. Dia kata puasa hari Khamis adalah haram. Ustaz, puasa dapat pahala Ustaz. Kita puasa dapat pahala yang banyak. As-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa untuk aku dan aku akan balas mengikut keikhlasan dia. Alhamdulillah. Tapi ini adalah hari tasyrik. Puasa dapat dosa. Kamu puasa juga dapat dosa. Kenapa? Diharamkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan bila ditanya pada baginda, hari tasyrik adalah hari untuk kita makan dan minum, katakan. Jadi dengan daging korban yang kita lakukan, kita dapat agih-agihkan 1/3 untuk diri kita, 1/3 untuk mereka yang asnah, yang memerlukan, kita bahagi-bahagi kepada mereka. Jadi walaupun hari Khamis, tapi hari tasyrik, hari yang diharapkan berpuasa. Jadi bermulanya takbir, hari Arafah, hari raya dan 3 hari tasyrik. Maknanya dah sampai asar maghrib hari yang ketiga hari tasyrik, maknanya habislah untuk kita bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi sebut tentang hari Arafah tadi, Al-Hajju Arafah, bermulanya haji pada hari Arafah untuk kita laungkan takbir. Maknanya selepas pada sembahyang jenazah pun kita kena takbir. Sembahyang sunat pun maknanya kita bertakbir sepanjang hari 5 hari itu untuk kita bertakbir. Maknanya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebut tentang Idul Adha, hari raya haji dan hari kurban. Sebut sedikit tentang kurban, tuan-tuan rahimakumullah, untuk makluman kita bersama. Kurban merupakan satu amalan atau sunat muakkad yang ditutup oleh Islam. Sebab itulah kita di Malaysia kadang-kadang minta maaf, tak begitu cakna terhadap korban sebenarnya. Orang kampung kadang-kadang mungkin minta maaf, kita ni taklah dididik, diasuh, diberitahu betapa pentingnya ibadat korban dalam Islam. Sebab apa kita biasanya disebut Idul Adha ni, maknanya hari raya haji. Bila mana sebut hari raya haji. Jadi orang pergi haji, habis cerita. Sebenarnya Idul Adha lebih kepada hari raya korban. Nampak? Betul, kadang-kadang kita hari raya korban. Sebut tentang korban, maknanya kita sepatutnya dengan binatang korban kita. Hari raya haji, mereka pergi haji. Alhamdulillah. Tapi hari korban, waktu yang sama juga, kita sepatutnya dengan binatang korban kita. Nampak? Jadi, walaupun bukan satu sunat muakkad, tapi sunat yang dah cukup-cukup ditutup oleh kita umat Islam. Kalau mazhab Imam Hanafi rahimahullah, Imam Hanbali merupakan satu kefarduan, satu kewajipan bagi mereka. Wajib bagi mazhab Imam Hanafi dan Maliki. Wajib korban. Setiap rumah kan ada satu. Bahkan hadis Nabi SAW menyebut, barang siapa yang memiliki belanja yang lebih dan dia tidak korban, falam yuqribu masajidan. Jangan dia hampir masjid-masjid kami. Seolah-olah maknanya begitulah maknanya nak datang ke rumah Allah Ta'ala. Maknanya jikalau kamu ada segala-galanya, tak korban. Janganlah dia hampiri masjid kami. Maknanya satu amaran juga daripada Nabi SAW. Jadi sebab itulah kita maknanya dapat kumpul duit, maknanya kumpul di awal-awal, maknanya kita simpan. Jadi kalau setiap hari kita simpan RM2, maknanya 1 tahun dah berkumpul dah hampir RM700. Alhamdulillah, satu bahagian. Kita ada duit lebih, alhamdulillah. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya nak korban di luar negara, boleh atau tidak? Saya bagi tahu kepada mereka, boleh, tak jadi masalah. Tapi lebih utama, lebih afdal,
lebih afdalnya ialah korban di negeri kita, di negara kita, di tempat kita. Ustaz, korban tempat kita ke Ustaz? Ya. Kalau boleh, kita ada kemampuan, kita pelihara binatang korban kita. Kita pelihara. Apakah dia punya titik tolak pada pengorbanan? Nak buang cinta kita kepada makhluk, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada dunia, wujudkan cinta kepada Allah. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim sembelih anaknya Nabi Allah Ismail AS. Dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya bila mana telah cukuplah balagha ma'ahu sa'ya, cukuplah tempoh usia Nabi Allah Ismail, balik disebut maknanya hampir 14-15 tahun. Qal, berkata Nabi Allah Ibrahim, ya bunayya, wahai anak-anakku, anni azbahuka, aku sembelih kamu dalam tidur, aku mimpi. Inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpi. Anni azbahuka, aku sembelih. Fanzur madza tara, what is your opinion? Fanzur madza tara, apakah pendapat kamu? Aku sembelih kamu, aku mimpi. Tuan dan puan-puan rahimakumullah, Nabi Allah Ismail kanak-kanak lagi, dididik di bawah bumbung rumah seorang Nabi Allah Ibrahim. Siti Hajar dengan tarbiyah keimanan, takwa pada Allah, hatinya tabah. Apa jawab Nabi Allah Ismail? Ya abadi, wahai ayahanda, if'al ma tu'ma, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, pasti kamu akan dapat aku dengan orang-orang yang sabar. Jadi kata ulama, kita nak sembelih binatang korban, kalau boleh kita pelihara binatang korban kita. Pelihara kambing, pelihara lembu. Kalau boleh sebulan kita pelihara sebulan, bagi minum pada dia, bagi makan rumput pada binatang ternakan kita, kepada kambing kita pelihara. Nampak? Pelihara semua sekali. Alhamdulillah kita bagi makan, bagi minum. Cinta kita, sayang kita kepada binatang korban kita. Hari-hari kita pelihara, pagi kita keluar, maknanya kat kampung-kampung, maknanya kita bagi makan kepada kambing kita. Dululah maksud saya, bukan PKP sekarang. Nampak? Jadi timbulnya kasih sayang kita kepada binatang ternakan kita. Idul Adha datang, bismillahi Allahu akbar. Maknanya cinta kita sayang kepada binatang ternakan, kita buang, kita korbankan semata-mata cinta kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah saya sebut tadi, lebih awalnya, lebih afdalnya untuk kita korban di mana? Di tempat kita. Sebab kita tengok sendiri. Bukan kita mengagih-agihkan dengan tangan kita. Kita pergi ke rumah orang miskin, makcik, pakcik, inilah binatang korban saya pada tahun ini. Kita buat dengan penuh keikhlasan. Barulah hati ni, orang kata, saya orang Kelantan, orang kata jejuk hati kita ni. Jeligo hati kita ni, kita sendiri korban, binatang korban. Dengan susah payahnya kita tabung duit, simpan duit dan sebagainya untuk korban kita. Nampak? Ni kita tengok sendiri. Sembelihan binatang, kita agihkan. Pergi rumah orang fakir miskin, pergi rumah orang kaya, kita bagi hadiah pada mereka. Binatang korban. Barulah lebih awal, barulah hakikat pengorban tu kita dapat, kita rasai. Kita gembira. Semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak menafikan ada yang lebih duit kita, mungkin kita kekurangan belanja dan sebagainya, kita bolehlah di Kemboja, korban di sana, di Vietnam ko, ataupun di India ko, di Pakistan, di Indonesia ko, tempat-tempat di Somalia, tu alhamdulillah tak jadi masalah. Bagi saya tak jadi masalah. Ahlan wa sahlan, silakan. Tak jadi masalah untuk kita korbankan di negara-negara yang mereka juga memerlukan. Kadang mereka mana tak pernah makan daging pun, tak pernah makan, yalah jarang-jarang makan daging, kemiskinan, Allah Ta'ala uji mereka. Alhamdulillah, tak jadi masalah. Tapi saya sebut segi aula, segi afdalnya ialah kita korban di tempat kita, dan kita sendiri mengagih-agihkan, dan kita sendiri yang pelihara, yang jaga binatang ternakan kita. Itu yang lebih baiknya. Kita ada duit lebih, alhamdulillah kita boleh korbankan di tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah tak ada masalah. Apa yang penting, lebih aula, lebih baik. Semuanya baik, alhamdulillah. Ya, janji kita korbanlah binatang. Mungkin di luar sana dengan harga yang murah, boleh banyak, 2-3 bahagian, itu tak ada masalah. Yang penting keikhlasan kita. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lan yanalallaha
luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak sampai daging dan darah kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin tetapi yanalu taqwa minkum. Yang sampainya takwa yang ada pada diri kamu. Yang penting keikhlasan kita. Buat benda yang kecil pun dengan penuh ikhlas, subhanallah tabarakallah, mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ialah amalan yang berterusan. Ahabul a'mal ila Allah ma dama wa in qalla. Baginda SAW bersabda, ahabul a'mal, sekasih-kasih amalan di sisi Allah Taala ialah ma dama, berterusan, seumur-seumur, ma dama, berterusan amalan tersebut, wa in qalla, walaupun benda tu sikit. Dia baca Quran hari ni, satu muka, dia tadabbur akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia baca alhamdulillah, satu muka, satu helai. Kemudian dia tutup, esok satu hari, maknanya satu helai, esok satu helai, lusa satu helai. Alhamdulillah, berterusan walaupun sedikit. Jadi pada hari ni masya-Allah dia ni semangat tinggi. Lepas pada Ramadan masya-Allah dia baca satu juzuk. Esok satu juzuk lagi. Kemudian esok hari ketiga satu juzuk lagi. Lepas dia letih, Allah tak apalah. Rehat seminggu. Dia rehat seminggu katakan. Rehat seminggu. Kenapa? Aku baca dah 3 hari 3 juzuk, cukuplah dulu rehat seminggu. Lepas pada seminggu dia baca 3. Tidak. Alhamdulillah baca juga Quran maksud saya. Tapi yang Allah Ta'ala nak ialah amalan yang berterusan. Ahabul a'mal ilallah. Sekasih-kasih amalan di sisi Allah Ta'ala ialah madama, berterusan ianya, dibuat, dilakukan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Dia baca sedikit, satu muka satu hari, satu muka satu hari, satu muka satu hari. Dia lapangkan masuk untuk Allah Ta'ala, untuk baca Quran. Daripada dia baca hari satu juzuk, dia cuti sebulan, cuti seminggu, katakan. Demikian amalan-amalan yang lain. Baik sedekah kita, baik selawat kita, ialah yang pentinglah keikhlasan kita semata-mata untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan rahimakumullah, walaupun Idul Adha meninggalkan kita lebih kurang dah 20 hari ini 21 hari bulan Zulhijjah, bukan 10 hari maksud saya. Pun begitu dengan perginya Idul Adha bukanlah maksudnya pergi segala-galanya, tidak. Jadi Idul Adha mengajar kita erti pengorbanan. Jadi nak apa-apa memerlukan pengorbanan. Tuan dan perempuan yang kerja di rumah, yang kena pergi pejabat, arahan daripada majikan dan sebagainya, tuan-tuan pun korban. Tinggalkan anak, tinggalkan isteri, tinggalkan suami, tinggalkan ibu ayah, datang kerja. Jadi untuk dunia pun memerlukan pengorbanan. Untuk dunia pun memerlukan pengorbanan. Apatah lagi untuk mencari redha Allah. Kita nak sembahyang tahajud, nak baca Quran, nak zikir, dan memerlukan pengorbanan kita. Jadi titik tolak kehidupan kita ialah pengorbanan. Jadi sebab itulah disebut Idul Adha, hari raya kurban, untuk kita korbankan. Akhir sekali sebelum saya akhiri kuliah duha pada pagi ini, saya nak sebut bahasanya Nabi Allah Ibn diperintah untuk sembelih anak. Diperintah Allah Ta'ala untuk sembelih anak. Hari ini tuan-tuan perempuan, kita tidak diperintah untuk sembelih anak pun. Tapi apa yang penting, kita sembelih, kita kerak-kerak masa kita. Kita cuba kerak-kerakkan. Dalam kata yang lebih kasarnya, minta maaf, kita sembelih, kita kerak-kerakkan, kita potong-potong masa kita. Kita bagi untuk Allah dan Rasul. Maksud saya, kita binalah akhirat kita. Kita bagilah masa kita untuk Al-Quran. Kita bagilah masa kita untuk selawat. Kita bagilah masa kita untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luangkan masa kita di malam hari khasnya. Nampak? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Selalu kita baca surah As-Sajdah. Bagaimana orang beriman pada Allah Ta'ala, sahabat-sahabat, tatajafa junub, mereka meninggalkan lambung mereka, tidur mereka. Malam hari, hujan, sejuk, sedap tidur, seronok tidur. Tapi cinta kepada Allah Ta'ala mereka korbankan. Tatajafa junub, mereka tinggalkan lambung mereka untuk apa? Yad'una rabbahum, mereka berdoa pada Allah Ta'ala, pada Tuhan mereka. Yad'una khaufan wa tama'an, mereka takut kepada Allah Subhanahu. Tama'an, tamu, untuk dapatkan maknanya pahala ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi memerlukan pengorbanan. Korbankan tidur, tuan-tuan perempuan di hospital dan sebagainya.
tindak kita punya kerehatan kita, frontliner Allah Akbar dengan vaksinnya dia, berapa ramai yang orang yang yalah pandemik COVID-19 kita sudah maklum, dapatkan masa bergiam-giam tidur kita tengok Masya Allah letihnya bantuan sana sini. Jadi barang siapa yang terlibat di dalam amalan kebajikan, bantuan, sama ada volunteer ataupun kita dengan majikan kita, dengan orang atasan kita yang punya keikhlasan kita di dalam pengorbanan kita. Jikalau kita korban untuk dunia sementara untuk dapatkan alhamdulillah rezeki, untuk belanja keluarga, apatah lagi untuk kita mendapat redha Allah Taala. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim sanggup sembelih anaknya Ismail Nabi Allah untuk mendapatkan redha Allah Taala, dan kita juga kita foto-fotokan masa kita untuk mencari redha Allah Taala dengan banyakkan zikir, banyakkan uzlah, banyakkan tahajud untuk mencari redha Allah Taala, supaya apa? Supaya kita kembali pada Allah Taala. Kita pejam mata, sama ada manusia suka atau tidak suka, yang penting ialah Allah Ta'ala gembira dengan kita. Kita pejam mata, Allah Ta'ala gembira, maka kita dengan hamba-hamba hati-hati yang mendapat ketenangan, hati-hati sebab hati mutmainnah. Dan Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maksudnya, wahai hati-hati yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, jiwa itu, irji'i ila rabbiki, baliklah kamu kepada Tuhan kamu, radiyatan, kamu redha pada Allah, mardah, kamu dapat redha Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku yang soleh, wadkhuli jannati, pengiktirafan daripada Allah Taala, masuk ke dalam syurga, mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahaja untuk hari ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan daripada kelemahan saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.